Walaupun peperiksaan ya PT3 dibatalkan bagi tahun ini, tetapi pentaksiran penilaian berterusan ya akan dilaksanakan bagi mengenal pasti tahap pencapaian anak-anak dalam bahasa Arab ya. So jangan kita terlalu gembira apabila PT3 dibatalkan. Ramai yang berhuri-huri semalam ya apabila diumumkan oleh Menteri Pendidikan kita mengatakan bahawa PT3 dibatalkan bagi tahun 2020. Walau bagaimanapun untuk melanjutkan ya pendidikan anak-anak ke tingkatan 4 ya untuk aliran-aliran yang dikehendaki, so seharusnya bahasa Arab ini akan menjadi sangat penting jika pencapaiannya mestilah tinggi untuk anak-anak memilih aliran yang sama semasa di tingkatan 4 ya. So oleh itu jangan berhenti belajar, teruskan belajar ya. So bahasa Arab merupakan satu bahasa yang sangat penting. Timbalah ilmu sebanyak mungkin, tanyalah apa yang perlu ya. So dalam bengkel ya pemantapan penulisan ya bahasa Arab mendengar rendah 2020 ini merupakan satu tanda di mana kita mementingkan aspek ya penulisan bahasa Arab, bukan yang lain-lain juga, aspek yang lain juga adalah penting. So hari ini kita fokus kepada penulisan bahasa Arab. So dengan itu saya sekali lagi mengucapkan syabas dan tahniah kepada anak-anak ya, semoga terus berjaya dalam pelajaran masing-masing ya. Teruskan, so mungkin cikgu-cikgu juga akan adakan ujian secara online, so bersedia ya untuk mengenal pastilah sekali lagi bagaimana tahap pencapaian anak-anak ya. Dan mempersilakan Ustaz Lutfi bin Hassan, pensyarah bahasa Arab UiTM Shah Alam untuk meneruskan bengkel ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Siti Sinarmaya selaku pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Seterusnya yang dihormati Datin Nur Faridah bin Abu Bakar selaku Timbalan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mengalu-alukanlah ke semua guru-guru yang turut serta bersama-sama kita pada hari ini dan juga anak-anak yang saya kasihi sekalian. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih terlebih dahulu kepada pihak jabatan di atas kesudian menjemput saya untuk membuat sedikit pengisian dan perkongsian pada hari ini. Jadi insya-Allah pembelajaran kita pada hari ini adalah akan berfokus kepada peringkat terlebih dahulu dia adalah peringkat asas ya untuk pengetahuan anak-anak semua. Ini adalah pembelajaran di peringkat asas bahasa, pembinaan bahasa dan di mana pembelajaran kita hari ini akan merangkumi sekitar pembinaan ayat dan kita akan fokus lebih kepada aspek penulisan, iaitu pembinaan ayat asas bermula daripada penggunaan hadza dan hadhihi, kemudian seterusnya perkataan zaraf ya. Jadi saya tunjukkan di sini, ini adalah skop pembelajaran kita pada hari ini ya, iaitu hadza, hadhihi dan juga zaraf. Anak-anak sekalian ya, so ini adalah tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu penggunaan hadza dan hadhihi. Seterusnya kita akan belajar mengenai zaraf ya. Hadza, hadhihi ini adalah kata ganti tunjuk ya, dia bermaksud ini ya, ini. Kedua-dua perkataan ini, hadza dan hadhihi, bermaksud ini. Manakala zaraf ini adalah nama kepada perkataan-perkataan yang berbentuk kata sendi tunjuk, seperti perkataan amama, wara'a,
khalfa, fawqa, ala, tahta, baina, bijanibi ataupun janiba. Baik, saya yakin anak-anak semua pernah bertemu dengan perkataan-perkataan ini, bermula daripada sekolah rendah dahulu ataupun sekurang-kurangnya bermula dari tingkatan 1. Jadi untuk seterusnya kita tengok sebentar ya. Ini cara pembinaan ayat menggunakan perkataan hadza ya. Hadza baitun. Hadza baitun. Bermaksud ini adalah rumah ataupun ini rumah ya. Kadang-kadang ada juga diterjemah dengan ini merupakan rumah ya, ataupun ini adalah rumah ataupun ini rumah ya. Baik, untuk pengetahuan anak-anak semua ya, sebaik-baiknya perkataan baitun di sini kita jangan letak alif lam ya. Hadza bermaksud ini, manakala baitun rumah ya. Jadi ayat ini bermaksud ini rumah. Ataupun kadang-kadang mungkin setengah orang menterjemah dengan ini adalah rumah ataupun ini merupakan rumah ya. Di dalam bahasa Arab tidak ada perkataan adalah merupakan, tak perlu ya. Sebaliknya perkataan baitun itu sendiri kita boleh terjemah dia dengan adalah rumah atau merupakan rumah ya. Baik. Tetapi syaratnya jangan kita letakkan alif lam pada perkataan baitun ya. Anak-anak ya, sila beri perhatian pada perkataan ini atau ungkapan ini, iaitu hadza baitun, kita tidak boleh letakkan alif lam. Ini kalau mengikut kaedah yang betul lah ya. Tidak boleh letakkan alif lam. Apa jadi sekiranya kita letak alif lam ya, mengikut kaedah bahasa Arab, sekiranya kita letak alif lam di sini, hadzal bait, ayat ini tidak lagi bermaksud ini adalah rumah. Sebaliknya dia terbalik, dia akan menjadi makna rumah ini. Bila kita sebut rumah ini, cerita tentang rumah, predikat tentang rumah ni masih belum ada ya. Bermaksud kita kena tambah perkataan untuk menyempurnakan ayat ini ataupun untuk mewujudkan perkataan predikat. Tetapi bila kita buat ayat begini, maksudnya tanpa alif lam pada perkataan baitun, secara automatik perkataan baitun itu menjadi predikat ya. Bermaksud ayat ini telah sempurna dan kita terjemahkan dia dengan ini adalah rumah ataupun ini merupakan rumah ataupun ini rumah ya. Baik. Begitu juga dengan perkataan dengan ungkapan berikut mengenai kereta di bawah ya. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun ya, juga tidak ada alif lam, maka ayat ini bermaksud ini adalah kereta. Ini adalah kereta ataupun ini merupakan kereta ataupun ini kereta. Ya, ini kereta. Baik, jadi syaratnya jangan letak alif lam lah ya. Apa jadi kalau kita masukkan alif lam? Ayat ini akan berubah daripada makna ini adalah kereta, dia akan berubah kepada kereta ini. Terbalik ya, kereta ini. Bila sebut kereta ini, kita perlu tambah perkataan lain untuk menceritakan apakah cerita atau kisahnya tentang kereta ya. Kereta ini cantik umpamanya, kereta ini besar, kereta ini baru ya. Jadi kita perlu pada perkataan lain. Tetapi bila tidak ada alif lam, bermakna ayat di sini telah sempurna menjadi mana ini adalah kereta. Jadi anak-anak tak perlu fikir atau mencari apa dia perkataan adalah atau perkataan merupakan ya, tidak perlu. Dalam bahasa Arab tidak perlu ya. Tidak sama dengan bahasa Melayu dan juga tidak sama dengan bahasa Inggeris. Sebab kalau bahasa Inggeris di sini kita perlukan is. Ya. Haza baitun, dia akan jadi dalam bahasa Inggeris akan jadi this is, kita ada is. Tapi dalam bahasa Arab tidak perlu ya. Jadi kalau kita banding dengan bahasa Inggeris, seolah-olahnya di sini di antara haza dengan baitun ni seolah-olahnya ada is. Seolah-olah kalau kita compare dengan bahasa Inggeris, seolah-olahnya ayat ni jadi begini. Haza is baitun. Hadhihi is sayyaratun. Ini contoh ya kalau kita banding dengan bahasa Inggeris. Tapi dalam bahasa Arab tidak perlu is ya, tidak perlu is. Baik. Satu perkara lagi yang mungkin ada di antara anak-anak ingin tahu ya, kenapa ada perbezaan di antara hadza dengan hadhihi. Di mana hadza di hujungnya digunakan alif ya, alif yang tidak berbaris atau kita panggil dia alif mad ya. Manakala hadhihi menggunakan ha ya, ha. Apa beza dia? Bezanya adalah bergantung kepada perkataan yang kita nak cakap selepasnya. Contohnya hadza baitun.
hadza baitun, perkataan selepas hadza iaitu baitun, di hujungnya tidak terdapat ta marbutah. Ta marbutah iaitu ta simpul ya. Tidak terdapat ta marbutah. Tetapi perkataan sayyarah di hujungnya terdapat ta marbutah. Ini ada perbezaan di dalam bahasa Arab ya. Di dalam bahasa Arab, di dalam kaedah bahasa Arab, sebarang perkataan yang terdapat ta marbutah di hujungnya, perkataan itu dianggap perempuan. Di dalam bahasa Arab, di dalam istilah nahwu dipanggil muannas ya, perempuan dianggap perempuan. Walaupun kereta, perkataan kereta dia tidak ada jantina ya. Pernah jumpa ke kereta perempuan, kereta lelaki? Tak ada kan, kecuali pemandu dia lah kan. Kereta itu sendiri tidak ada jantina. Tetapi perkataannya di dalam bahasa Arab dikategorikan sebagai perempuan ya, iaitu female. Manakala perkataan baitun di hujungnya walaupun ada ta, tetapi dia bukan ta simpul. Bermakna perkataan baitun itu dianggap lelaki. Ya, lelaki di dalam bahasa Arab dipanggil muzakkar ya. Jadi apabila sesuatu perkataan itu muzakkar, perkataan hadza tadi ya, perkataan kata ganti tunjuk ini dalam bahasa Arab ya kena guna hadza. Kalau perkataan itu adalah perkataan muannas, perkataan perempuan seperti sayyarah ada ta marbutah di hujungnya, maka perkataan hadza perlu ditukar kepada hadhihi. Jadi saya harap jelas ya kepada anak-anak semua. Baik, boleh kita beralih kepada zaraf pula ya. Sekarang kita nak memperkenalkan apakah itu zaraf. Baik. Perkataan zaraf dia bermaksud di dalam bahasa Melayu, dia bererti atau berfungsi sebagai kata sendi tunjuk ya, kata sendi tunjuk. Apa itu kata sendi tunjuk? Kalau dalam bahasa Melayu, atas, bawah, di depan, di belakang, di tepi, di antara. Di dalam bahasa Arab inilah perkataannya ya. Ini saya ambil perkataan-perkataan zaraf yang penting ya, yang penting-penting, iaitu yang kita guna sehari-hari ya, yang kita guna di dalam kehidupan seharian kita ya. Baik. Perkataan pertama fauqa bermaksud di atas, perkataan kedua tahta bermaksud di bawah, perkataan berikutnya amama bermaksud di depan atau di hadapan, wara'a ataupun khalfa, ataupun khalfa kita boleh guna mana-mana ya. Perkataan ini bermaksud di belakang ya, wara'a pun di belakang, khalfa pun di belakang. Janiba tersilap di sini baris ni bukan ji ya, janiba bermaksud di tepi, di tepi. Kadang-kadang orang Arab dia tambah ba disebut dengan bijanib pun boleh ya, pun boleh. Seterusnya perkataan baina bermaksud di antara ya, di antara. Cuba kita tengok contoh di sebelahnya ya, dan kita lihat gambar di sebelahnya ya. Gambar pertama sekali kita pergi kepada buku ya, gambar buku. Buku di sini, di dalam gambar ini buku berada di mana ya anak-anak? Ya, berada di atas kereta. Ya, secara umumnya buku ini berada di atas kereta. Jadi bagaimana kita hendak membuat ayat, membentuk ayat di dalam bahasa Arab ya. Di dalam bahasa Arab kita sebut perkataan buku adalah kitab. Jadi al-kitab fauqa as-sayyarah. Fauqa di atas, as-sayyarah bermaksud kereta ya. Baik. Mungkin ada anak-anak yang tertanya ya, di sana terdapat perkataan lain yang juga bermaksud di atas, iaitu perkataan ala ya, ala. Pun boleh ya anak-anak ya, kita juga boleh menggunakan perkataan ala. Ala juga bermaksud di atas ya. Fauqa bermaksud di atas, ala juga bermaksud di atas. Jadi kalau kita buat ayat ini, al-kitabu ala sayyarah juga betul ya, juga boleh diterima. Cuma ada sedikit perbezaan di antara fauqa dan ala ya. Fauqa ni dalam bahasa Arab kalau kita terjemah dalam bahasa, saya rasa lebih mudah kalau untuk difahami dalam bahasa Inggeris ya. Kalau di dalam bahasa Inggeris, fauqa ini dia lebih kepada makna over ya, over ataupun on top ya. Manakala perkataan ala dia lebih kepada on sahaja, on ya. Contohnya the book ataupun a book on the table, itu ala ya. Baik. Manakala fauqa dia lebih kepada over, ataupun kalau bahasa Melayu agak mungkin susah sikit kita nak ceritakan perbezaan dia ya. Baik. Okey.
Satu perkara di sini ya anak-anak ya, perkataan Alkitab ya, perkataan Alkitab dia adalah perkataan pertama yang disebut di dalam ayat ini ya. Maksudnya sebelum perkataan fauqa sayyarah kita menyebut perkataan Alkitab. Jadi perkataan Alkitab sekiranya mengikut kaedah bahasa Arab dia dipanggil dengan mengikut kaedah bahasa Arab dia adalah mubtada. Jadi sebab itu bila perkataan Alkitab itu mubtada, ya kita mesti meletakkan alif lam ya. Kita mesti meletakkan alif lam. Itu sebaik-baiknya lah ya. Sekiranya anak-anak praktis membuat ayat ya, cuba praktikkan dengan meletak alif lam pada perkataan mubtada, iaitu perkataan pertama, perkataan isim ya, perkataan noun yang pertama yang berada di dalam ayat ya. Baik, manakala perkataan as-sayyarah di hujung sana ya, di hujung ayat ini terdapat as-sayyarah, yang ini tak kisah. Sebenarnya anak-anak nak letak alif lam pun boleh, kalau tak letak pun tak apa ya, masih boleh diterima. Jadi jangan pening kepala lah ya bila nak guna alif lam ataupun tidak pada perkataan as-sayyarah. Tapi sekiranya sesuatu perkataan itu berada di awal ayat, sebaik-baiknya letakkan alif lam ya, letakkan alif lam seperti Alkitab. Ya, baik. Tapi kalau kita guna perkataan yang tadi, haza, hazihi, perkataan ini janganlah pula dimasukkan alif lam ya. Ya, jangan dimasukkan alif lam sebab perkataan ini memang tidak boleh terima alif lam. Dia bila-bila masa pun keadaan dia tetap dengan haza, tak perlu ditambah alif lam al-haza, al-hazihi, tidak perlu ya. Kalau kita tambah, maknanya kaedah kita jauh sangatlah larinya ya. Cuma perkataan noun atau isim yang biasa, ya sebaik-baiknya diletakkan alif lam. Okey. Jika anak-anak tertanya apa itu mubtada ataupun khabar ya, jadi saya tak nak terangkan perkara tersebut di sini sebab itu adalah dari skop nahwu ya, mungkin anak-anak boleh pelajarilah dengan guru masing-masing ya. Baik, cuma dari segi penggunaan kita cuba setkan dalam kepala kita apabila kita nak menyebut perkataan pertama dalam sesuatu ayat, sekiranya perkataan pertama itu adalah perkataan isim atau noun atau kata nama, maka kita masukkan alif lam. Baik. Jadi saya ulang ya. Al-kitabu fawqa as-sayyarah ya. Ini dia. Al-kitabu fawqa as-sayyarah. Yang kedua, tahta. Tahta bermaksud di bawah ya. Kita tengok contoh ya. Al-miftahu tahta as-sayyarah. Al-miftahu tahta as-sayyarah. Al-miftah bermaksud kunci ini ya, ini dia. Kunci ini berada di bawah kereta. Al-miftahu tahta as-sayyarah. Kunci berada di bawah kereta ya. Dalam ayat ini walaupun tidak ada perkataan berada ya, tetapi kalau dari segi terjemahan kita boleh terjemahkan dengan maksud berada ya. Kalau kita sebut kunci di bawah kereta pun betul ya, pun boleh. Baik. Seterusnya perkataan amama bermaksud di hadapan. Contoh, al-qittu amama as-sayyarah. Al-qittu kucing. Betul tak kucing ni? Di mana kucing ini berada? Ya? Jika anak-anak lihat, anak-anak dapati perkataan kucing ini berada di hadapan kereta. Ya? Maka dalam ayat dalam bahasa Arabnya, al-qittu amama as-sayyarah. Ya? Dan ingat ya, al-qittu ni ada alif lam. Ya? Kalau perkataan as-sayyarah, kalau kita tak nak guna alif lam pun tak apa. Yang ini free ya. Kita bebas, kita boleh guna alif lam ataupun kita tak nak letak alif lam pun boleh. Kita juga boleh baca dengan al-qittu amama sayyarah juga boleh. Cuma kalau nak tahu lebih lanjut apa beza di antara alif lam dan tiada alif lam ya. Sekiranya ada alif lam dan sekiranya tidak ada alif lam pada perkataan sayyarah ya, pada perkataan yang hujung ni, okey, yang itu kena belajarlah di peringkat yang lebih tinggi ya. Biasanya mungkin dalam silibus tingkatan 4 atau tingkatan 5 dan seterusnya ya. Untuk peringkat anak-anak tingkatan 1 2 3 saya rasa mungkin tidak perlu tahu secara detail ya. Cuma saya maklumkan boleh kita letakkan alif lam ataupun kita tak nak letak pun tak apa. Nanti semasa kita mempraktis buat ayat ya, jadi anak-anak jangan risau dengan alif lam pada perkataan yang di hujung tu ya. Cuma perkataan pertama je sebaik-baiknya ada alif lam seperti al-qittu, al-miftahu tadi dan juga al-kitab. Baik. Saya ulang, al-qittu amama sayyarah bermaksud kucing di hadapan kereta. Kalau kita nak terjemahkan kucing itu berada di hadapan kereta pun boleh sebenarnya, pun masih
betul terjemahan tersebut. Baik. Perkataan seterusnya perkataan wara'a ataupun khalfa, di mana perkataan wara'a atau khalfa ini bermaksud di belakang. Ya. Contoh ayat al-hidha'u wara'a sayyarah, bermaksud kasut di belakang kereta ataupun kasut itu di belakang kereta. Kalau kita nak terjemah kasut tersebut di belakang kereta pun boleh, ya. Baik. Kemudian perkataan janiba bermaksud di tepi. Contoh ayat al-kursiyu janiba as-sayyarah. Kerusi di tepi kereta, kerusi di tepi kereta. Dan seterusnya perkataan baina di antara, di antara. Contoh ayat al-kuratu baina as-sayyarah. Al-kuratu baina as-sayyarah. Oh, saya tertinggal satu perkataan di sana, ya. Al-kuratu baina as-sayyarah wal kursi, ya. Wal kursi. Al-kuratu baina as-sayyarah wal kursi. Apa makna dia, anak-anak? Okey, dia bermaksud bola berada di antara kereta dan kerusi, ya. Dia berada di antara kereta dan kerusi. Jadi perkataan baina ni bermaksud di antara, ya, anak-anak, ya. Kadang-kadang juga boleh diterjemahkan atau digunakan untuk makna di celah. Seperti kita nak kata di celah-celah pokok, ya. Kita juga boleh menggunakan baina. Baik, dan saya harap anak-anak semua jelas dengan ungkapan-ungkapan yang kita pelajari, iaitu ungkapan yang menggunakan perkataan-perkataan zoraf, ya, iaitu kata sendi tunjuk. Baik. Kita pergi kepada slide berikutnya. Baik. Okey. Saya akan jelaskan terlebih dahulu kepada anak-anak semua, iaitu kita akan berlatih membina ayat secara lebih spontan tetapi dengan cara menulislah, iaitu melalui kemahiran penulisan, ya. Jadi kita akan cuba membuat ayat tentang gambar yang ada di depan kita, ya. Okey. Gambar yang ada di depan kita sekarang ini adalah gambar asas bagi pelajaran kita. Okey, iaitu perkataan kereta, tadi kita sebut perkataan sayyarah, kereta. Manakala perkataan kerusi di dalam bahasa Arab pun bunyinya hampir sama, kursi, ya, kursi. Bila kita letak alif lam, al-kursi. Manakala di sebelah kanan anak-anak perkataan meja, gambar meja. Meja di dalam bahasa Arab adalah maktab. Kalau kita letak alif lam, al-maktab. Seterusnya di atas sana di sebelah kanan perkataan sekolah, ya, gambar sekolah. Di dalam bahasa Arab sekolah kita baca dengan al-madrasah, disebut dengan al-madrasah. Baik. Seterusnya perkataan rumah ataupun gambar rumah di dalam bahasa Arab disebut dengan baitun ataupun al-bait. Yang ini, ya. Baitun ataupun al-bait, ya, boleh masuk alif lam. Okey, di antara sekolah dan rumah, ya, saya cek sekejap. Okey, boleh kita kita cek suara saya terlebih dahulu, ya. Mic saya didengari tak sekarang di sana? Ya, semua dapat dengar suara saya? Ya Ustaz, dengar jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, Yeah. saya sambung, ya. Okey. Baik. Tadi perkataan al-madrasah dan juga perkataan al-bait, ya, al-madrasah al-bait. Baik, di tengah-tengah ni, di antara sekolah, al-madrasah dan al-bait, di sana terdapat pokok, ya, dekat pokok. Jadi pokok di dalam bahasa Arab disebut dengan asy-syajarah. Asy-syajarah, ya. Baik, dan di hujung sana di sebelah kiri juga perkataan asy-syajarah, ya. Cuma di sini pokoknya besar dan di sini di antara sekolah dan rumah adalah pokok kecil. Baik. Saya perkenalkan kepada anak-anak, ya, perkataan kecil dan besar, ya. Okey. Perkataan kecil dan di dalam bahasa Arab perkataan kecil dan besar ini dia adalah dari kategori kata sifat, ya. Jadi untuk kata sifat kita hanya belajar
perkataan kecil dan besar saja ada. Sekiranya anak-anak nak gunakanlah ya. Untuk belajar mungkin lebih lanjut, mungkin kita boleh belajar dalam siri-siri berikutnya khusus mengenai kata sifat. Baik. Jadi di dalam bahasa Arab perkataan kecil berbunyi saghir. Saghir ya. Di sini perkataan syajarah ini adalah syajarah. Syajarah di hujungnya sebenarnya terdapat ta simpul, ta marbutah, maka perkataan itu dianggap perempuan yang muannas, maka kita sebut asy-syajarah as-saghirah. Juga perkataan syajarah kita tambah ta marbutah ya. Asy-syajarah as-saghirah ya. Muannas sama muannas ya, perkataan perempuan ya bersama dengan perkataan perempuan ya, muannas. Yang ini juga perkataan pokok. Okey, tetapi pokok ini besar ya, saiznya besar, maka perkataan besar di dalam bahasa Arab adalah kabirah. Jadi bagaimana kita nak sebut asy-syajarah kabirah ya, asy-syajarah kabirah. Baik, asy-syajarah al-kabirah. Ya, anak-anak ya, di sini tentang alif lam anak-anak jangan bimbang. Di peringkat awal kita jangan kisah sangat mengenai alif lam dan nanti di peringkat sekolah anak-anak akan pelajari lebih lanjutlah dengan guru di sekolah ya. Baik. Okey, sekarang kita tengok perkataan di sini dan saya harap anak-anak tahu ya perkataan yang ada di sini. Okey, pertama sekali perkataan saya pergi pada nombor 1. Nombor 1 adalah az-zahrah, pokok bunga az-zahrah. Nombor 2, saya rasa anak-anak tahu perkataannya iaitu haqibah, beg. Yang ketiga sunduk, sunduk bermaksud kotak. Yang keempat miftah ya bermaksud kunci. Yang kelima kasut, hidha, hidha. Yang keenam al-kurah iaitu bola. Yang ketujuh al-kitab, buku. Yang ke-8 al-qalam, pen. Ada 8 semua di sini. Baik, ini adalah benda-benda ya. Kita akan bercakap tentang benda-benda ini, kita akan membina ayat. Seterusnya perkataan, ini contoh ya, ini contoh ayat lah. Kalau kita buat ayat tadi tentang bunga, az-zahrah baina al-bait wa syajarah. Tadi kita belajar perkataan zaraf ya, baina. Az-zahrah baina al-bait wa syajarah ya. Bunga itu berada di antara rumah dan pokok. Kalau kita pergi contoh yang ke-5 contohnya, yang ke-5 kasutnya al-hidha wara as-sayyarah. Al-hizab, minta maaf tersalah eja di sini. Al-hizab sepatutnya hamzah ya, bukan ba. Al-hizab bermaksud kasut, wara as-sayyarah, kasut di belakang kereta ya. As-sunduq amam al-madrasah, ya, kotak di depan sekolah. Kalau pen pula di bawah kan, tahta. Al-qalam tahta al-maktab. Baik, kita cuba pergi kepada perkataan berikutnya, binatang pula ya. Okey, saya harap anak-anak tahu ya perkataan-perkataan dalam bahasa Arab. Saya mulakan secara sepintas lalu. Perkataan pertama, gajah al-fil. Yang kedua, mana yang kedua? Yang kedua ini, atas pokok ini, at-ta'ir, burung. Ya, kita sebut dalam bahasa Arab at-ta'ir ataupun at-tayru. Yang ketiga, al-hisan, kuda. Yang keempat ad-dajaj, iaitu ayam. Kita sebut secara umum, tak kisahlah ayam jantan ataupun ayam betina. Ad-dajaj. Yang kelima perkataan at-timsah, buaya. Yang keenam an-namiru, harimau. Dan seterusnya yang ketujuh al-khirdu, monyet, al-khirdu. Dan yang ke-8 al-arnab. Dalam bahasa Arab juga sebut arnab ya. Baik. Jadi nanti kita boleh praktis untuk membuat ayat ya. Dan seterusnya kita pergi kepada manusia ya, dan manusia ni ada beberapa watak ya. Jadi kita nak mempraktis menggunakan watak-watak ini. Yang pertama di sini mudir, iaitu guru besar atau pengetua, ataupun juga kita boleh dalam bahasa Arab juga disebut sebagai manager. Dalam bahasa Melayu sebut apa ya? Pengurus ya, pengurus, manager. Okey, dalam bahasa Arab mudir ya, juga digunakan untuk guru besar atau pengetua. Nombor 2 al-walad, budak lelaki, al-walad. Di sini al-walid. Saya pergi nak ke nombor 5 terus ya. Al-walid berbeza dengan al-walad ya. Al-walid bermaksud bapa. Tapi di sana ada perkataan lain yang bermaksud bapa, iaitu al-ab.
al-ab. Juga boleh bermaksud bapa. Okey, saya pergi kepada nombor 3. Nombor 3 ni at-talib, pelajar. Nombor 4 ini adalah ar-rajulu, lelaki. Nombor 5 tadi kita sebut al-walid, bapa. Dan nombor 6 al-muallim, guru. Nombor 7 al-la'ib, bermaksud pemain, ya, pemain. Baik. Okey. Anak-anak bersedia untuk kita praktis membuat ayat, ya. Jadi masing-masing bersedia dengan kertas dan pen masing-masing, dan sekiranya anak-anak nak bagi tahu jawapan, sekiranya laptop atau komputer anak-anak mempunyai tulisan Arab atau Jawi, mungkin boleh type lah, ya, jawapan itu pada paparan chatting, ya, atau komen, ya, di sebelah kanan sana. Boleh klik dekat sana dan kita boleh type jawapan sana, ya. Okey. Okey, di sini saya maklumkan bahawa permainan gambar, gambar yang terpapar ini nanti dia akan keluar dalam bentuk animasi, ya. Dia akan muncul satu persatu, dan kita cuba buat ayat sepantas yang boleh lah, ya, sepantas yang boleh, satu persatu berdasarkan gambar yang keluar, ya. Baik, kita tengok, ya. Baik. Okey, ada bunyi muzik sikit di belakang, ya. Baiklah. Okey anak-anak, ya. Okey, ini adalah gambar yang asas, ya. Baik. Apabila saya klik, di sana akan keluar objek ataupun gambar yang pertama. Dan anak-anak sila buat ayat. Ini adalah perkataan apa tadi? Perkataan tikus, ya, di dalam bahasa Arab, fa'run. Okey, sila buat ayat tentang gambar ini. Tulis, ya. Di mana tikus ini berada. Nak guna ala ke, fauqa ke, ataupun janiba ke, baina dan sebagainya. Okey, gambar pertama tikus, gambar kedua dah muncul, ya, iaitu beg. Okey, silakan buat ayat mengenai beg. Kalau di dalam bahasa Melayu, beg berada di tepi kereta, ya. Tak perlu buat ayat panjang-panjang, ya. Kita buat ayat ringkas. Beg di tepi kereta. Okey, yang ini pelajar. Pelajar di hadapan sekolah. Pelajar di hadapan sekolah. Nombor 3, ya. Pelajar di hadapan sekolah. Okey, nombor 4. Ayam di atas meja. Ayam di atas meja. Nombor 5. Bunga di atas kerusi. Bunga di atas kerusi. Baik, di sini saya benarkan anak-anak, sekiranya nak tambah sedikit ayat ini, bunga di atas kerusi di tepi kereta ataupun di depan kereta. Boleh, ya? Baik, untuk menjimatkan masa, saya akan keluarkan semua gambar dan kita cuba buat satu persatu. Okey, nombor 6. Nombor 6 tadi adalah ayah, ya, ayah. Okey, ayah di depan rumah. Silakan. Ayat berikutnya, nombor 7, di bawah sana, kucing di tepi kerusi. Ataupun sesiapa nak buat ayat kucing di hadapan kereta pun boleh, ya, betul juga. Nombor 8. Burung di atas kereta. Burung di atas kereta.
Anak-anak tak perlu menggunakan kata kerja lagi ya. Mungkin kita akan belajar dalam siri lain berkenaan dengan kata kerja seperti terbang, berjalan, duduk dan sebagainya ya. Kita ambil perkataan zorof saja dulu ya, iaitu burung di atas kereta. Nombor 9, yang ini kita panggil dia lelaki ya, ar-rajulu, ar-rajulu lelaki ya. Lelaki di tepi meja. Nombor 10, kasut di bawah meja. Nombor 11, kotak, di dalam bahasa Arab kotak disebut sundukun. Sundukun ya, kotak. Kotak di hadapan pokok. Kalau siapa nak tambah pokok kecil pun boleh. Okey, nombor 12 yang terakhir iaitu arnab. Di atas sana di sebelah kiri arnab. Arnab di bawah pokok. Kalau sesiapa nak tambah di bawah pokok besar pun boleh ya, arnab di bawah pokok besar. Baik anak-anak semua, saya harap dan saya yakin anak-anak semua dapat membuat ayat tadi ya. Okey, baik. Okey, kita cuba semak ya. Kita cuba semak dulu apa yang anak-anak tulis tadi ya. Saya bacakan jawapannya dalam bahasa Arab. Anak-anak semak apa yang anak-anak tulis tadi ya. Sama ada betul ataupun salah ya. Yang pertama, al-fa'ru baina al-bait wasyajarah. Sekiranya anak-anak ingin membuat ayat al-fa'ru bijanibi al-bait pun betul, al-fa'ru bijanibi asy-syajarah pun betul ya, bijanibi di tepi. Yang kedua perkataan back. Boleh kalau saya mintakan antara anak-anak yang turut serta dengan kita pada hari ini untuk cuba menjawab secara lisan apa yang ditulis. Saya mulakan dengan Syahril Izani. Syahril Izani boleh buka speaker, mikrofon dan cuba jawab secara lisan. Nombor 2 ya. Back. Baik nama Sarah apa Ustaz? Saya lupa Ustaz. Ya, al-haqibah. Al-haqibah. Al-hafizah. Al-haqibah. Al-hafizah. Haqibah. Al-haqibah. Janibah as-sayyarah. Ya, al-haqibah janibah as-sayyarah. Okey, mungkin ada anak-anak lain nak cuba menjawab. Nombor 3, pelajar di depan sekolah. Saya pilih Wan Nazri. Boleh Wan Nazri? Iman Atila ya, Iman Atila. Siapa-siapa boleh cuba, Iman Atila ataupun Wan Nazri. Pelajar di depan sekolah. Al-talibu amama al-madrasah. Masya-Allah ya. Ayat yang cantik ya. Okey, iaitu at-talibu amama al-madrasah. Yang keempat. Okey, siapa nak mencuba? Kita ada Syahril Izani, kita ada Wan Nazri, kita ada Iman Atila, juga kita ada Muhammad Fari ya, Muhammad Faiz Mazlan. Okey, boleh onkan mikrofon, boleh cuba jawab ayat yang keempat. Ayam di atas meja. Ad-dajajatu Ya, fawqal maktabah. Masya-Allah. Ad-dajajatu fawqa al-maktab. Yang lebih tepat bukan maktabah ya, maktab. Kerana di sana ada perkataan lain yang disebut dengan maktabah, bermaksud
perpustakaan, ya, perpustakaan. Jadi di sini lebih tepat al-maktab, iaitu meja. Ad-dajajatu fawqa al-maktab. Kalau siapa-siapa buat ayat ad-dajaju sahaja, tak ada tamah butah pun boleh, ya. Sebab kita nak sebut ayam itu secara umum kita boleh sebut ad-dajaju ataupun ad-dajajatu. Yang kelima, ayat yang kelima, siapa nak cuba? Mungkin Iman nak cuba? Adik Wan Nazri ke, Syahrin Izani ke? Bunga di atas meja. Oh, perkataan bunga, ya, mungkin tak ingat lagi. Perkataan bunga dalam bahasa Arab az-zahratu. Az-zahratu, ramai kan orang-orang Melayu nama Zahra? Okey, mungkin anak-anak ada masalah mikrofon, ya, suara mungkin tak keluar. Okey, tak apa, saya sambung. Az-zahratu 'alal kursi. Bunga di atas kerusi. Nombor 6 iaitu ayah, ya. Ayah tadi kita sebut al-walid ataupun nak sebut al-ab pun boleh. Saya guna al-walid lah, ya. Al-walid bermaksud ayah ataupun bapa. Al-walid amama al-bait. Al-walid amama al-bait, atau kita sambung terus al-walid amama al-bait pun boleh, ataupun lebih sedap, ya, kalau kita sambung terus al-walid amama al-bait. Nombor 7, kucing di tepi kerusi. Al-qittu bijanibi al-kursi. Al-qittu bijanibi al-kursi. Kalau siapa tambah amama as-sayyarah pun boleh, ya. Nombor 8, at-ta'ir ala as-sayyarah. At-ta'ir ala as-sayyarah. Nombor 9, ar-rajulu, orang lelaki, seorang lelaki, ar-rajulu bijanibi al-maktab. Nombor 9, nombor 10, kasut di bawah meja, al-hidha'u tahta al-maktab. Ya, al-hidha'u tahta al-maktab, ya, nombor 10. Nombor 11, kotak di depan pokok atau pokok kecil, as-sunduq amama asy-syajarah as-saghirah. Okey, baik. Kita buka peluang kepada siapa yang nak jawab perkataan atau ayat yang terakhir, iaitu arnab, mengenai arnab. Silakan. Ada? Ya, silakan. Boleh, silakan. Saya Ustaz boleh. Al-arnabu tahta asy-syajaratu al-kabirah. Masya-Allah. Ya, betul, amat betul, ya, amat tepat. Al-arnabu tahta asy-syajarah al-kabirah, ya. Jadi saya dapati macam anak-anak ni agak advance, ya, sebab boleh dikatakan agak bagus buat ayat ni, ya. Okey, kita cuba pergi kepada ayat yang berikutnya. Boleh tak anak-anak, kalau saya nak pergi kepada ayat yang lebih laju, kita ada sedikit lagi masa. Okey. Tetapi anak-anak buat setakat yang mampu, ya. Buat setakat yang mampu, maksudnya dia ada 12, sekiranya 12 ayat. Cubalah buat setakat berapa yang boleh dibuat. Kita jadikan macam game lah, ya. Ini jadi game pada kita, jadi anak-anak akan rasa belajar dan insya-Allah di samping itu akan rasa terhibur, ya. Okey. Baik, saya pergi kepada gambar berikutnya, tapi yang ini agak laju dan anak-anak cuba buat ayat secara menulis, ya, setakat yang boleh. Sekiranya ada ayat yang tak sempat tulis, tinggalkan, pergi kepada ayat yang berikutnya berdasarkan gambar yang muncul, ya. Dan di akhir nanti anak-anak boleh bagi tahu, boleh type dekat ruangan chatting di sebelah sana berapa ayat yang berjaya dibuat, ya. Okey, baik. Okey, saya mulakan. Okey, silakan anak-anak. Jangan buat ayat yang panjang sangat, ya. Okey, yang tadi burung di atas kereta, berikutnya ayam di atas pokok besar. Yang ketiga harimau, ya, harimau di belakang kereta. Yang keempat, lelaki di hadapan sekolah.
Yang keempat, lelaki di depan sekolah. Yang kelima, monyet di bawah pokok besar. Yang keenam, kucing di bawah pokok kecil. Yang ketujuh, bola di bawah kerusi. Yang ke-8, kasut di depan meja. 9, gajah di antara rumah dan pokok besar. 10, kotak, dalam bahasa Arab kotak sundukun ya, sundukun di bawah meja. 11, pelajar di antara meja dan kereta. Pelajar di antara kereta dan meja. Nombor 12, mudir tadi ya, mudir di atas kereta. Baik. Okey, sila lengkapkan. Okey, cuba beritahu berapa banyak yang anak-anak berjaya jawab di antara 12 ayat ini. Ada yang dapat jawab keseluruhan tak? Muhammad Aiman Nasrullah. Okey, boleh Muhammad Aiman cuba bacakan ayat-ayat Muhammad Aiman apa yang sempat dibuat tadi bermula daripada nombor 1. Okey, silakan Muhammad Aiman. Ya, sila buka mic ya. Onkan mikrofon. Di bahagian bawah ya, mikrofon terdapat di bahagian bawah. Al-Tuyur. Okay. At-tuyur fauqa. At-Tuyur fawqa as-sayyarah. Ya, okey. Baik. Cuma sebaik-baiknya kita sebut at-ta'ir ya. Tuyur pun betul, cuma at-tuyur tu jamak, banyak ya, banyak burung. Okey, betul. At-ta'ir fauqa as-sayyarah. Yang kedua? Yang kedua, ini ayam di atas pokok. Ad-dajajatun fawqa asy-syajarah. Masya Allah, mantap. Okey, ad-dajajatu fawqa asy-syajarah. Nombor 3. An-namur. An-namiru, an-namir. Mim berbaris bawah. An-namir Di belakang. An-namir. Perkataan di belakang apa dia? Wara'a. An-namir wara as-sayyarah. Masya Allah. Nombor 4. Lelaki di depan sekolah. Ar-rijalun Okey. amamal madrasah. Baik, ini pun sama perkataan ar-rijal, sebaik-baiknya kita sebut ar-rajulu sebab dia seorang lelaki. Ar-rijal bermaksud ramai ya. Okey, betul. Nombor 4, nombor 5. Nombor 5 apa nama monyet ya, monyet iaitu al-khirdu. Okey, silakan. Al-qindu Ya, tahta syajarah. tahta syajarah. Nombor 6. Al-qittu tahta syajarah saghirah. Masya Allah ya. Okey, Muhammad Aiman ya dapat menggunakan perkataan kata sifat sekali iaitu perkataan saghirah ya. Okey, nombor 6, nombor 7. Nombor 7 bola. Saghirah. Okey. Al-kuratu tahta al-kursi. Nombor 8 iaitu kasut di depan meja. Al-hidha amama al-maktab. Nombor 9 gajah. Al-filu baina al-bait wasyajarah al-kabirah. Ya. Nombor 9, nombor 10 as-sunduku, kotak ya, as-sunduku tahta al-maktab. As-sunduku tahta al-maktab. Nombor 11
pelajar at-talibu baina al-maktab was-sayyarah. At-talibu baina al-maktab was-sayyarah, di antara meja dan kereta. Nombor 12, mudir, ya, mudir iaitu pengetua. Al-mudir ala, yang di sini kita boleh guna fafa ataupun kita boleh guna ala. Saya guna ala di sini. Al-mudir ala as-sayyarah. Al-mudir ala as-sayyarah. Baik. Baik, kita pergi kepada slide lain ya. Baik. Okey. Kita pergi pada gambar yang berikutnya atau slide berikutnya. Okey. Okey, semua sila ready ya. Okey. Silakan. Pengetua di atas kerusi. Okey, apa kata kita pelajar-pelajar di samping tulis cuba jawab secara lisan ya, secara lisan. Boleh saya jemput adik Wan Nazri untuk cuba menjawab gambar-gambar yang muncul di sini. Okey. Okey, saya mulakan semula ya, saya ulang balik. Okey, saya minta Wan Nazri lah ya, adik Wan Nazri, boleh? Okey. Okey, saya mulakan semula. Okey, ready? Boleh saya lihat. Ya. Ayat yang pertama ad-dajjajah Bagus, Oh, cantik. oh. Yang kedua, al-maktab. Wa at-talibu amama asy-syajarah. asy-syajarah. Okey, nombor 3. Ustaz, ayat yang ketiga tikus Okey, kita tinggalkan tikus. Kita pergi nombor 4. Al-hisan. al-fi Al-hisan. al-fisal. Al-fisal Ya. amama al-madrasatu al-kabirah. Masya-Allah. Okey, nombor 5. Bunga. Al-zahra Ya. fawqa al-maktab. Masya-Allah. Nombor 6. Beg. Beg maaf Ustaz, Al-haqibah. maksud beg apa Ustaz? Al-haqibah. Al-hakibah tahta al-maktab. Okey. Nombor 7. Ini Oh. pemain ya. Ar-rajulu Okey, boleh. Ar-rajulu, lelaki. amama asy-syajarah. Amam asy-syajarah. Nombor 8. Nombor 8, kotak. As-sunduq fawqa as-sayyarah. Okey. Nombor 9. Mana nombor 9 ya? Oh, nombor 9 tak ada sini. Nombor, oh, di atas sekali. Di sana. Atas sekolah ya. Burung. Burung. At-talib. At-ta'ir fawqa al-madrasah. Ya. Nombor 10. Buaya. Wajib. At-timsah. At-timsah amama as-sayyarah. Amama as-sayyarah. Nombor 11. Ayah. Al-abu Ya. bijanibi as-sayyarah. Al-abu bijanibi as-sayyarah. Nombor 12. Al-kitabu Ya. fawqa as-sayyarah. Al-kursi. Fawqa al-kursi. Baik, bagus ya. Masya-Allah ya. Adik siapa ni? Siapa nama tadi? Adik Wan Nazri. Adik Wan Nazri dari sekolah mana Adik Wan Nazri? Saya dari sekolah SMK Siramas. Oh, daripada SMK Siramas ya. Okey, baik. Terima kasih Adik Wan Nazri. Bagus ya. Cubaan yang bagus. Untuk perkataan tikus tadi dalam bahasa Arab al-fa'ru. Al-fa'ru ya. Al-fa'ru amama al-bait. Baik. Untuk panduan anak-anak semua ya, untuk panduan pelajar-pelajar, oleh kerana masa kita dah sampai ke puncak,
Mungkin selepas ni anak-anak boleh terus praktis menggunakan video, kemungkinan sekiranya pelajaran ini diletakkan di dalam YouTube, adik-adik boleh terus, anak-anak boleh terus untuk praktis. Saya tunjukkan paparan yang berikutnya dan anak-anak cuba praktis boleh, dan apabila kita menonton video kita boleh ulang-ulang, kita boleh pause sekejap kan. Jadi kita boleh praktis dengan lebih baik ya. Okey, saya tunjukkan gambar berikutnya untuk sebagai bekalan untuk anak-anak membuat latihan berikutnya ya. Mungkin selepas inilah ya di rumah masing-masing. Okey, kita tengok. Okay, nombor 3 pelajar. Nombor 4 bola. Nombor 6 kuda. Cuma nombor 4 tak muncul gambar dia. Okey, ada masalah sikit. Nombor 7 guru al-muallim. Nombor 8 tadi tikus al-fa'ru. Nombor 9 bunga. Nombor 10 al-arnab. Nombor 11 pen. Nombor 12 kuda. Minta maaf ya, gajah bukan kuda, gajah. Baik. Jadi anak-anak boleh ulang-ulang lah ya, boleh ulang-ulang untuk praktis. Okey. Dan insya-Allah mungkin selepas ini saya boleh kongsikan perkataan-perkataan yang kita guna ni. Mungkin ada anak-anak yang perlukan perkataan-perkataan yang kita guna melalui guru masing-masing lah di sekolah ataupun daerah masing-masing. Nanti saya akan postkan kepada Jabatan Pendidikan, dan Jabatan Pendidikan boleh edarkan kepada guru-guru insya-Allah ya perkataan-perkataan yang kita guna di sini. Baik, untuk pengetahuan anak-anak ya, aktiviti yang sama sekiranya kita latih berulang kali, kita juga boleh gunakan untuk pertuturan ya, untuk melatih kemahiran pertuturan kita, iaitu speaking skill ya. Dan bahkan sekiranya kita buat secara berulang kali, insya-Allah kita akan mampu membuat ayat secara spontan di dalam bentuk percakapan ya. Maksudnya kita akan mampu bertutur atau membuat ayat secara spontan secara lisan insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu kot ya untuk buat masa ini, kerana kita juga kesusahan masa. InsyaAllah jika ada peluang lagi kita akan bertemu lagi di masa-masa akan datang. Baik, terima kasih semua, jumpa lagi, dan saya ucapkan tahniah kepada semua anak-anak yang dapat belajar pada hari ini dan terus mencuba insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.